Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan, sini pendengar rumah ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung tadabbur kita pada ayat ke-23 sehingga ayat ke-25 surah As-Sajdah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-25 surah As-Sajdah ini membawakan maksud kisah Nabi Musa alaihissalam, mana Allah SWT berkata sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat sebagaimana yang Allah berikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka janganlah kau ragu-ragu menyambut dan menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan daripada ayat ini, tuan-tuan perempuan, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir menyebut bahawa Allah SWT menyebut dalam ayat ini kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, dan maka untuk Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan, disebarkan kepada umat Nabi dan juga kepada sekalian manusia, iaitulah umat akhir zaman, sebagai umat kepada Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Ayat ke-24, Allah SWT menyebutkan bahawa kami, iaitu Allah, menjadikan dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin dengan ayat-ayat keterangan kami. Tuan-tuan pembayang betul sekalian, Dr. Wahbah menyebutkan bahawa adanya afsilah qaimah, adanya hubungan antara kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW maaf saya, kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa AS dengan kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa kitab Al-Quran ini adalah satu bentuk yang Al-Quran yang menasahkan, wa nasakhat risalatahu binasil Quran wa tashri'ihi risalat as-samawiyah as-sabiqah. Al-Quran ini menasahkan ataupun memansuhkan hukum hakam syariat yang dibawa dalam kitab-kitab terdahulu oleh nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Jadi kitab Al-Quran inilah yang prevail, dan kita pun maklum bahawa kitab Taurat maupun Injil yang kita boleh katakan ada versi-versi yang kita boleh tengok pada hari ini tidak dapat ditentukan kesahihannya dari segi manuskripnya, dari segi periwayatannya, dari segi hafazannya dan sebagainya. Tidak otentik, tidak asli. Hanya Al-Quran sajalah yang diriwayatkan secara asli, secara bertulis, secara hafazan, dengan bahasa yang masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini, dan itu adalah kitab yang prevail berbanding dengan kitab-kitab lain, sama ada yang didakwa sebagai Taurat ataupun Injil yang telah pun menjadi versi kitab Bible sekarang ini, maka tidak boleh digunakan pakai. Dan kalau ada pun makna-makna ataupun tulisan-tulisan yang ditulis di situ, sekiranya lah kita mengandaikan yang benar, maka ia adalah dikira dimansuhkan dengan isi kandungan Al-Quran. Dan Dr. Wahbah menyebut lagi bahawa bagi Nabi Musa AS ada ad-du'ah ila dinillahi wa syar'ihi. Nabi Musa diberikan
ketua-ketua ataupun leader-leader daripada kaum Bani Israel ini yang membawa mesej ketaatan dan juga dakwah kepada umat, kepada kaum Bani Israel. Maka begitulah juga bagi Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengurniakan para sahabat, wa ja'alu min ummatihi sahabatun yahdun, para sahabat yang begitu tinggi imannya, begitu committed dengan ketaatan dan dengan dakwah penyebaran agama Islam sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah ciri-ciri yang perlu kita ikuti, dan Allah SWT telah pun menyebut di dalam ayat ini, di mana a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi leader-leader yang begitu committed terhadap ketaatan kepada Allah dan juga penyebaran kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia satu ciri yang perlu kita perlu contohi, dan kita perlu letakkan aim ataupun kita perlu letakkan hasrat bagi diri kita untuk kita menjadi sebahagian daripada leader-leader ini, tuan-tuan dan puan. Jadi bukan sahaja kita ni leader dari sudut organisasi ataupun leader dari sudut kerjaya dan sebagainya, tapi kita juga sepatutnya menjadi leader yang bersabar di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Wabah menyebut di sini as-sabru ala ta'ati lid-din, kesabaran dalam ketaatan kepada agama, wal amal ala ilahi kalimatillah, dan berusaha bekerja kepada menegakkan, menaikkan kalimah Allah, wasabar 'alal bala' wal mihan fi sabilillah, dan bersabar dengan segala ujian dan mihnah yang ditimpa dalam pada kita nak menyebarkan, melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala dari pelbagai sudut, sama ada kita memberikan dakwah, kita mengajak orang kepada Islam, kita memahamkan orang bukan Islam kepada Islam, dalam pada kita bekerja untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada ummah, yang memberikan kebaikan kepada anak-anak, kepada generasi seterusnya. So segala apa yang kita buat ke arah kebaikan, yang kita niatkan untuk kebaikan agama Allah, kebaikan pelaksanaan manifestasi agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, maka itu adalah fisabilillah, dan kita perlulah berusaha keras dan juga kita perlulah bersabar ke atasnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, tuan-tuan dan puan, dalam ayat ke-25 ini, inna rabbaka huwa yafsulu bainahum, pertentangan di antara golongan yang ini, yang menyebarkan dakwah, yang melakukan inisiatif di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memperelokkan kondisi ummah dengan niat kerana Allah SWT untuk mendengarkan Islam yang baik, yang berkualiti, untuk menjadi contoh tauladan kepada orang bukan Islam di serata dunia. Maka yang membezakan di antara golongan ini dengan golongan yang sebaliknya iaitulah golongan-golongan yang disebutkan sebelum ini, iaitu yang mengendahkan, membakul sampahkan mesej-mesej Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui kitab-kitab suci, termasuklah Al-Quran, dan juga daripada lidah Nabi SAW, daripada hadis Nabi. Dan inilah yang Allah SWT yang akan memberikan hukuman kepada mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun. Dan ini adalah atas apa yang mereka perselisihkan pada pada kebenaran. Tuan-tuan dan puan, dalam ayat yang ke-22 yang kita telah sebut sebelum ini, di mana mereka yang zalim adalah orang-orang yang diberikan peringatan akan kekuasaan Allah, tentang ayat Allah, tentang ayat Al-Quran, tentang kebenaran, namun berpaling daripadanya. Tuan-tuan dan puan, Dr. Wabah menyebutkan di dalam kitab tafsir beliau ini, fima ikhtalafu fihi min umuril i'tiqad wa din wal hisab wa thawab wal iqab wal amal. Dan manusia ini akan berselisih pada perkara-perkara
perkara-perkara fundamental seperti akidah, perkara-perkara agama, perkara-perkara dosa dan pahala. Dan semua ni yang dibawakan di depan kita, adakah kita mampu untuk menapis kebenaran ini, yang mana satu benar, yang mana satu salah. Dalam keadaan kita sekarang ni, dengan kita ada banyak falsafah-falsafah seperti atheism, pandangan pegangan etis contohnya, pegangan yang tidak beragama, yang free thinker, ataupun yang agnostik, maksudnya yang merasakan bahawa adanya Tuhan, tapi Tuhan itu tidak ada yang boleh dicari. Ada, tapi kita tak boleh nak identify siapa. Ini golongan agnostik. Begitu juga dengan golongan-golongan yang lain yang pelbagai cara fikir dan yang cuba, kita belum sebut lagi tentang secularism dan sebagainya, liberalism. Maka apabila datangnya perkara-perkara ini dan dengan hujah-hujah yang pelbagai, dengan asas-asas, dengan pelbagai pandangan-pandangan yang dibawa kepada kita, adakah kita mampu untuk menapis yang manakah di kebenaran? Dan bagaimana kita nak mempunyai kekuatan itu, tuan-tuan dan puan, adalah dengan kita memahami mesej-mesej Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Quran. Inilah sahaja bekalan kita, equipment kita untuk kita memperlengkapkan diri kita untuk menapis yang mana satukah kebenaran, yang mana satukah kebatilan, agar di akhirat nanti kita akan dapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana apabila fi ma kanu fihi yakhtalifun, daripada perkara-perkara yang kita berselisih, kita boleh melihat orang Islam berdebat dengan golongan etis, berdebat tentang teori Darwin, berdebat dengan golongan agnostik. Jadi dengan hujah-hujah yang sangat, kalau kita pun mungkin kita tidak mampu untuk berhujah seperti itu, tapi kalaulah datang keraguan ataupun hujah daripada fahaman-fahaman yang pelbagai ini, maka bekalan yang kita ada untuk kita memastikan bahawa kita sentiasa memilih kebenaran adalah kefahaman kita terhadap Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan, bacalah Al-Quran dengan maknanya, kita garaplah mesej-mesej daripada Al-Quran itu untuk kita fahami, untuk kita apa mesej-mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang perlu kita fahami setiap hari kita baca, setakat mana yang kita mampu baca, kita fahamkan mesej-mesejnya. Maka Al-Quran inilah yang Allah turunkan kepada kita, sebagaimana Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Itulah dia yang menjadi panduan kepada Bani Israel ketika itu. Maka Al-Quranlah panduan kita untuk hari ini. Dan bacalah, tuan-tuan dan puan, fahamilah makna-makna ayat Al-Quran, bacalah juga hadis, fahami makna-makna hadis, bergurulah, belajarlah dengan para ulama dalam mendalami maksud Al-Quran, tafsiran Al-Quran, tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Inilah dia equipment kita, bekalan kita untuk kita memastikan bahawa kita sentiasa berada dalam kebenaran, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan digolongkan di dalam golongan yang beriman di akhirat nanti. Jadi saya sudahi setakat itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.